فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini bersama semai subuh jaga bersama sampai kita menyelesaikan ibadah kita dan sedikit masa yang ada ini, mudah-mudahan kita dapat kongsi apa yang baik dan kita mengambil manfaatnya, insya-Allah. Dan setiap ini kali ketiga dah saya ke masjid ini. Kali pertama 20 tahun yang lalu, kali kedua tahun lepas, sehingga awal tahun pun before PKP. Kali ketiga online. Ada sekali saya kuliah online, ada masjid ni 10 tahun lepas, tahun 10 bulan 11. Kita tahu ada di Halaya kan. Saya ceramah kat surau saya sana, kuliah maghrib tu, tapi online di masjid ni saya cakap satu orang kat surau sana. Tapi tuan-tuan tengok dah kat sini ya. Tapi saya tengok view dalam 50 orang je kot waktu itu. Mungkin orang jemaah tegak-tegak tu tengok. Alhamdulillah. Ini kali ketiga ke masjid, ini kali keempat ke kuliah di sini ataupun untuk masjid. Jadi alhamdulillah ya. Dan saya tak pastilah kuliah subuh di sini berapa minit je. Ya. Oh saya. Ya. Berapa minit? 40 minit. Oh, banyak tu. Baik. Minit yang pertama. Kira 40 lepas ni. 40 minit kan. Okey, minit yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ataupun berkata-kata. Orang Melayu kata Allah Taala berfirman. Bagus orang Melayu ni, bahasa kita agak bahasa yang sopan lah. Lalu Allah Taala kata, kita kata berfirman. Allah Taala berfirman. Lepas itu ada setengah pembaca khutbah, dia nak baca ayat Quran, dia kata firmanullah Subhanahu Wa Taala. Mana ada firmanullah? Tak ada firmanullah, firman Allah. Pasal firman tu bukan bahasa Arab, dia bahasa Melayu, tapi dijadikan Arab lah. Firmanullah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi berkata-kata, kita kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Arab ke sabda tu? Tak, Melayu kan? Tak pernah jumpa lagi Saya dah 20 tahun lebih belajar bahasa Arab, mengajar di universiti pun subjek bahasa Arab, tak pernah jumpa lagi perkataan sabda. Tak tahu lah betul-betul jumpa, tapi saya tak pernah ada jumpa pula kan. Rasulullah bersabda, sopan lah, sopan lah. Kalau raja atau sultan berkata-kata, kita kata apa dia? Bertitah. Raja bertitah. Kalau orang biasa barulah berkata-kata. Ustaz Hasan berkata-kata. Hanya kata Ustaz Hasan berfirman pula. Ustaz Hasan telah berfirman di masjid ini pada pagi ini dalam kuliah ini. Tapi tidak sadar sebenarnya. Tak ada berdosa-dosa syirik atau seumpamanya. Itu cuma satu perkataan nak menjelaskan tentang kata-kata. Arab sama saja. Allah Ta'ala kata qala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala qala. Allah Ta'ala telah berkata. Nabi pun sama juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah. Kita ada beza. Tapi tak apalah, kita meraihkan bahasa Melayu selaku kita orang Melayu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ini kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kerana kata-kata Allah ni ada dua. Satu dalam ayat-ayat Quran, satu lagi dalam hadis Nabi. Ada juga kata-kata Allah ni yang kita panggil hadis kursi. Pernah dengar? Ada subjek mustalah hadis di sini? Ada kan? Kau tak ada? Tak ada, kena ada-adakan tak?
Kerana dunia hari ini hadis perlu dipelajari lah untuk kita belajar agama dengan lebih baik. Tapi tak belajar pun tak apa, tapi kalau kita belajar lebih baik, nak tahu hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, yang palsu dan seterusnya. Satu lagi hadis kursi. Allah Ta'ala kata juga, tapi menerusi lidah Rasulullah SAW dan dengan bahasa baginda. Tapi ayat Quran tidak. Dia datang direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diterima oleh Jibril. Jibril pula memusyafahahkannya kepada Rasulullah. Jibril baca apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, direct bagi kat Nabi. No adjustment, no add on, tak ada apa-apa buat apa-apa tambahan atau seumpama itu, terus bagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187. Pak ayat berturut-turut ni ada hubung kait langsung dengan kita pada bulan ini. Ya. Kita ulang lagi sekali. Surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187. Macam skip satu nombor ya Ustaz? Ya, 186. 186 ni Allah Ta'ala sebut tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana hamba-hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat dan aku menerima doa-doa orang yang berdoa. Itu pasal doa. Adapun ayat-ayat yang saya baca nombornya tadi ialah ayat yang ada hubung kait dengan kita lah. Itulah Ramadan dan puasa Ramadan. Yang mana ayat ni tuan-tuan selalu dengarlah di mana-mana sahaja. Terutama bila seseorang berceramah tu nak sebut tentang puasa dan Ramadan. Kerana tidak ada ayat yang lain dalam Al-Quran melainkan dalam surah dan ayat ini sahaja. Dan istimewanya ayat ini Allah Ta'ala sebut secara berturut-turut. Bila mana Allah Ta'ala nak sebut tentang puasa dan Ramadan, Allah Ta'ala sebut 4 ayat berturut-turut. Tidak sama dengan ayat-ayat ibadah yang lain. Tak sama. Sebab itu antara keistimewaan Ramadan dan puasa Ramadan ialah Allah Ta'ala sebut serentak dalam satu surah berturut-turut 4 ayat banyak. Berbeza dengan semayang. Semayang kita boleh dapati dalam ayat Quran secara bertebaran dan secara bercerai-berai. Tak adalah Allah Ta'ala sebut tentang semayang ambil daripada angkat takbir Allahu Akbar, semayang start daripada situ Allahu Akbar sampailah salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada Allah Ta'ala sebut daripada takbir sampai salam secara sempurna, tapi Allah Ta'ala sebut secara berpisah-pisah. Ada ayat Allah Ta'ala suruh kita semayang. Ada perkataan as-salat, semayang, tapi suruh semayang saja. Ada banyak surah. Ada dalam surah Al-Baqarah 3 ayat. Bila kita belajar tentang kefarduan semayang, kita nak tahu semayang ni wajib mana dalilnya. Kita tak wajib dalil, tak wajib tahu dalil. Kita kena tahu juga dalil pun. Jangan anggap kita orang awam ni, kita duduk masjid tak payahlah tahu dalil, bagilah ustaz je tahu dalil. Every one of us, sekurang-kurangnya walaupun kita tidak hafal, tapi biarlah dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi sandaran utama kita dengar. Baru belajar agama ni buah hati. Ustaz pun jadi risau sikit pasal kena hafal dalil, kan? Dan kalau kita tak tahu, kita boleh tanya ustaz, apa dalil ni ustaz? Saya suka sangat kalau orang minta dalil. Minta banyak-banyak dalil dengan saya. Kalau saya tak hafal pun tak apa. Saya takkan marah ni. Dan itu yang menunjukkan bahawa kita amat berpegang kepada nas agama. Dalil lah Quran, hadis Nabi.
Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Taala kata aqimus solah wa atuz zakah. Ayat yang ke 83 Allah Taala kata aqimus solah wa atuz zakah. Ayat 110 semua dalam surah Al-Baqarah ada 3 tempat Allah Taala kata aqimus solah wa atuz zakah. Bila kita belajar tentang kefarduan semayang, the science of prayer, kita akan belajar dulu dalil-dalil pensyariatan semayang. Kerana dimuatkan dalam buku-buku agama keseluruhannya. Kita belajar fiqh mazhab Syafi'i baik, mazhab Hambali baik, mazhab Hanafi baik, mazhab Maliki baik, mesti mari dalil dulu. Mana yang kata wajib ni? Inilah dalil-dalil. Allah Ta'ala kata semayang, dirikan semayang, dirikan semayang, kan? Al-Baqarah banyak kan? 3 ayat. Tu baru pasal dirikan semayang. Ada lagi dalam surah An-Nur, sama juga akan jumpa lagi aqimus solah wa atuz zakah, kan? Surah An-Nisa pun ada. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan semayang dalam banyak ayat Al-Quran secara bertebaran. Banyak. Tak adalah kata satu ayat atau 2 ayat penuh, 3 ayat betul-betul Allah Ta'ala sebut semayang, tidak ada. Allah Ta'ala alam lah, setahu saya lah. Sama juga perihal-perihal semayang yang lain. Allah Ta'ala sebut rokok, ada banyak ayat. Ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Al-Imran, ada dalam surah An-Nisa dan beberapa surah yang lain. Bertebaran sikit-sikit, kan? Wasta'inu bis sabri was salah. Makanya itu. Ada Allah Ta'ala kata apa? Warka'u ma'ar raki'in. Sebut kan? Rokoklah sebut. Ada Allah Ta'ala sebut sujud saja. Banyak secara bertebaran dalam Quran, tak kurang 12 ayat Allah Ta'ala sebut tentang sujud. Kata-kata ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Imran, ada surah An-Nisa, ada surah Al-A'raf, ada surah Maryam, ada surah Al-Hajj, ada surah Qaf, tak silap saya. Itu yang timbul sujud-sujud dalam semayang yang kita sebut. Ada surah As-Sajdah. Pagi-pagi baca surah As-Sajdah sini hari Jumaat. All the time. Kita baca. Mana imam kita? Sekali-sekali baca surah As-Sajdah. Saya tak hafal ustaz, boleh tampal di hadapan. Lagi bagus bila nak guna buka, bila tak nak guna tutup, itu lagi bagus. Tidaklah letak ayat Quran secara tetap di hadapan. Dimakruhkan oleh sebagian para ulama seolah kita menyembah Al-Quran, tapi tidak haram. Bolehlah tanpa nak memudahkan. Nasi nak buka tutup, buka tutup. Bila nak guna buka, bila nak tutup, jadi masalah kan. Sedangkan kita nak beramal dengan sunnah itu, mungkin walaupun tidak setiap minggu, mungkin sebulan sekali atau 2 kali. Bolehlah. Ada banyak surah dia buat siap-siap, dia lekatkan di hadapan, siap frame lagi. Bolehlah, saya kata tak ada masalah. Daripada dulu letak kat depan member tu campal ke apa, baik letak ayat Quran, lagi bagus. Tidak, boleh kita baca imam bila nak baca surah As-Sajdah atau surah kan? Tahu campal tak masyarakat tu lah, kan dia letak kat mihrab tu, kan? Baik letak ayat Quran. Walaupun tidak digalakkan oleh sebagian para ulama, lebih baik bila kita nak buka, kita nak guna, kita buka Quran yang besar atau seumpamanya. After kita guna, kita tutup, itu lebih baik. Dan di hadapan mihrab kita tidak ada apa-apa, terutama perkara yang boleh melalaikan. Melalaikan juga kan, dengan duduk semayang tengok ayat Quran tu. Lepas tu di hadapan semayang kita kalau boleh kosong kan. Sama macam kita nak semayang lah, elok sebelum semayang handphone boleh duduk dalam poket. Bila tak nak semayang, kita letak tempat sujud pula. Tidaklah haram, tapi makruh dan tidak digalakkan. Especially kalau orang tengok handphone kita. Wujub izalati ma yushghil baghil musalli an salatihi, kata Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Bila dia menguraikan hadis Nabi gantung tabir di hadapan tempat semayang, ada gambar. Lepas semayang Nabi suruh hilangkan gambar itu, lalu Aisyah potong jadikan sarung bantal. Daripada hadis itu, kata ulama kita, Imam Syafi'i yang hebatlah, dalam bukunya Subulus Salam, wajib menghilangkan apa-apa yang berada di hadapan yang boleh melalaikan orang-orang yang solat. Jangan letak di hadapan. Kalau boleh lah ya. Hatta Imam Malik rahimahullah ta'ala,
Bila anak murid dia semayang meletakkan kain ridak di hadapan, dia memarahi. Elok-elok sebelum semayang ridak dah tak bau, tak nak semayang, lapik di hadapan. Jadi beza-beza dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia tengok ridak dia, jadi dia marah, dia memakruhkan hal-hal seumpama itu. Baik daripada yang tadi. Jadi dalam Quran ada tak kurang 12 ayat yang menyebut tentang sujud, dan daripada situ timbul sujud tilawah. Yang tuan-tuan kata sujud sajadah, tak salah kata sujud sajadah, tapi kata sujud tilawah itu lebih baik, ataupun sujud Quran. Kerana itu peristilahan yang digunakan dalam buku-buku fiqh, merujuk kepada tempat-tempat yang bila kita baca disunatkan kita sujud. Ada 12 tempat keseluruhan. Pasal apa wajib sujud tu? Pasal ayat tu ada sebut tentang sujud secara bertibaran. Dan begitulah dalam ayat-ayat yang lain, ayat yang qiyam umpamanya, wa qumu lillahi qanitin, Allah Taala sebut tentang qiyam. Dan mungkin ada beberapa ayat yang lain Allah Taala sebut tentang perkara yang sama. Jadi disebut secara bertibaran, perintah sembahyang, rokok, sujud, rokok dan sujud, sebut juga tentang qiyam secara bertibaran, mana tidak dalam satu ayat yang ni berbeza dengan ayat tentang puasa dan Ramadan, di mana Allah Taala sebut secara serentak 3 ayat betul-betul atau 4 ayat betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sambung. Kita dah hafal tadi ayat ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sampai habis lah ya. Tak boleh saya baca. Mungkin dia boleh rujuk kalau sampai. Ayat ini diturunkan tuan-tuan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun kedua Hijriah atau ketiga Hijriah di sisi sebagian para ulama. Pasal apa jadi macam tu pula? Sekejap kata 2 Hijriah, kejap kata 3 Hijriah. Sebab tuan-tuan dalam hal ehwal pensejarahan, para sahabat Nabi SAW tidak merekodkannya dengan jelas. Sebab itu kita belajar, bila kita belajar tentang tarikh, ilmu tarikh, the science of history, historical science, ilmu tentang sejarah, sirah Nabi lah seumpamanya, kita tak dapati suatu tarikh yang di mana para mu'arrikhun atau ahli-ahli tarikh bersepakat dalam banyak hal. Daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara, mereka tak pernah sepakat. Terutama yang dihubungkan dengan agama secara terus. Kerana sejarah pada zaman Rasulullah SAW tidak ada keutamaan, maka dia tidak dititik berat. Bila awal-awal difardukan semayang, ada khilaf yang banyak. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam sebahagian bukunya, tak ada ulama yang karang buku khas. Al-Imam Ibn Hayyan Al-Andalusi umpamanya, ketika membahaskan hadis-hadis tentang Isra' dan Mi'raj, dia menjelaskan tentang bila berlaku Isra' dan Mi'raj. Ulama tidak tahu secara tepat exactly bila, precisely, dia tidak tahu. Maka timbullah pendapat yang berbeza-beza mengikut pembacaan dan kajian ulama atau individu berkenaan. Ada ulama kata Isra' Mi'raj berlaku pada tahun kedua Hijriah, ketiga Hijriah, keempat Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah. Dan kalau ikut Imam Nawawi, dia mengutamakan pada tahun ke-9 Hijriah, bukan 9 Hijriah. Pada Imam Nawawi mengutamakan pada tahun 12 Hijriah, setahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Setahun Nabi nak hijrah ke Madinah tu, baru Nabi diangkat pada malam Isra' dan Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik lagi tamu lain kedua sampai Araj, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha tinggi dengan kepujiannya. Allah Ta'ala maha tinggi zatnya, tinggi perbuatannya, tinggi sifat-sifatnya. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi yang mutlak, mutlakul ulum, the absolute highness. Allah Ta'ala maha tinggi, tidak ada tempat yang lebih tinggi. Lepas itu Nabi naik bertemu dengan Allah
Nabi semayang setahun sebelum Hijriah. Itulah majoriti para ulama. That means 13 tahun Nabi berada di Mekah, tuan-tuan. 12 tahun tak ada semayang fardu. Yang ada bila Nabi balik daripada Gua Hira, tak kala Allah Ta'ala turun, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat tu surah Muzammil tu, itu difardukan semayang, tapi semayang malam. Selama 12 tahun Nabi dan para sahabat, mengikut ahli-ahli sejarah, semayang malam diwajibkan sekurang-kurang 2 rakaat, sehinggalah difardukan semayang 5 waktu, satu tempoh yang panjang. Tak adalah kata Nabi jadi Nabi tu difardukan semayang 5 waktu. Sama lah juga dengan puasa, kan? Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa. Tak kala diturunkan ayat ini, Nabi tak pandai-pandai nak fardukan sendiri. Sebab Nabi ini hanya Rasul. Nabi ini hanya Rasul. Apa makna Rasul? Dia hanya menyampaikan. Nabi orang yang menerima wahyu, itu maksud Nabi. Rasul orang yang menyampaikan. Tak sama. Nabi orang yang menerima wahyu, Rasul orang yang menyampaikan. Rasul dia berkata risalah, makna menyampaikan. Kalau dia terima wahyu saja, dia tidak menyampaikan, dia hanya Nabi. Itu yang kita kata, apakah perbezaan antara Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu daripada Allah. Jika dia tidak diwajibkan untuk menyampaikannya, dia bukan Rasul, dia hanya Nabi. Di sisi sebagian para ulama pada isu ini dibahaskan lagi. Adapun Rasul, dia menerima wahyu daripada Allah, dia wajib menyampaikan, dia mesti menyampaikan kepada orang lain. Di situ datang kata Rasul. Rasul dia hanya menyampaikan. As long as Allah Ta'ala tidak mewahyukan kepadanya dan tidak memerintahkannya untuk menyampaikan kepada manusia yang lain, dia tidak akan sampaikan. Bukan Nabi pandai-pandai sendiri. Lambat Allah Ta'ala nak turun cara-cara semayang ni, aku ajar dululah semayang. Lepas ni Allah Ta'ala turunlah wahyu pun tak ada. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sebab itu kita lihat pensyariatan ni dia sentiasa bertambah dan berkembang daripada satu masa pada zaman kenabian, in the time of prophecy, sentiasa. Paling senang kita tengok semayang, tuan-tuan. Ini minit pertama baru tahu. Ada 39 minit lagi tahu. Kan? Daklah mula-mula semayang tidak difardukan secara tetap. Yang ada hanya qiyamul lail 5 waktu, tak ada lagi. Lepas tu pada waktu semayang boleh bercakap. Boleh bercakap, tuan. Tanya semayang boleh sembang. Ada orang cakap saya, ustaz betul ke ustaz masa semayang boleh bercakap kan? Boleh. Tapi jangan buat pula lepas ni. Saya sebut ni tentang sejarah awal-awal pensyariatan semayang. Jangan salah sangka pula dengar bagi habis. Ni dia dengar separuh, dia lorang nak balik. Dia duduk hak tu lah. Jangan. Kan? Boleh bercakap pada peringkat awal semayang. Lepas tu bila kita belajar perkara yang diharamkan ketika semayang, nombor 1 cakap. Daripada situ kita tahu, rupanya mula-mula Nabi semayang boleh cakap. Kata Zaid bin Arqam dalam Sahih Bukhari atau Muslim, kunna natakallamu fi shalah, kami bercakap masa kami semayang. Yukallim ahaduna sahibahu wa huwa jambuhu fi shalah, bila kami semayang kami bercakap dengan member kami ada di sebelah. Boleh sembang pula. Falamma anzalallah wa qumu lillahi qanitin nuhina bisukut wa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Sampai bila boleh bercakap tu? Kata Zaid, setelah diturunkan ayat Quran, wa qumu lillahi qanitin. Surah saya baca tadi. Ayat apa saya baca? Surah apa? Al-Baqarah tadi. Ayat tu apa? Bila turun ayat wa qumu lillahi qanitin, barulah kata Zaid, disuruh kami diam dan dilarang kami berkata-kata. Nampak? Berapa tahun? Allah Ta'ala alam. Tapi kita tahu di awal peringkat semayang diharuskan berkata-kata. At the end baru tidak boleh. Kan? Dan banyak lagi contoh-contoh kata apa yang lain lah. Mana secara bertahap-tahap. Pasal apa ambil masa? Ustaz kata dia turunkan ayat ini pada tahun kedua Hijriah atau ketiga Hijriah ayat kosong.
Pasal begitulah keadaan Islam ini. Kalau tuan-tuan masih ingat, kuliah yang lalu yang saya datang tahun lepas before PKP itu, saya ada sebut tentang at-tadarruj fil ahkam. Kan? Saya baca buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bukunya yang bertajuk The Major Principle of Islamic Religion, Mabadi'uddin Islami. Dia sebut tentang ciri-ciri istimewa Islam berbanding agama-agama lain. Ada 7. Salah satu ni ialah at-tadarruju fil ahkam, graduality in its jurisprudence. Mana bila Allah Ta'ala nak menyuruh sesuatu, Allah Ta'ala akan suruh secara bertahap-tahap dan berperingkat-peringkat. Semayang pun sama tuan, begitulah peringkat-peringkat, secara peringkat. Kalau nak sebut A sampai Z, peringkat-peringkat dan proses daripada awal-awal difardukan semayang sehingga kesempurnaan semayang, daripada Nabi jadi Nabi sampai Nabi wafat lah. Bila tu ayat al-yawma akmaltu lakum, dia melalui proses yang panjang dan hukum yang banyak. Sejarahnya macam tu. Tapi syariat kali kita tahu Islam bila nak menyuruh sesuatu dipanggil tadarruj ni, maksudnya beransur-ansur. Sebab tu ayat Quran pun turun beransur-ansur. Tuan-tuan ingat seketul ayat Quran tu dia turun sekaligus ke? Tak. Taurat turun sekaligus, Injil dikatakan turun juga sekaligus. Tapi Quran tidak. Dia turun 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Kerana Quran ni bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk memahami dan untuk diamalkan. Jadi Allah Ta'ala mempermudahkan sedikit demi sedikit diturunkan Al-Quran. Dan begitulah pensyariatan yang lain. Dia ada peringkat-peringkat. Bila Allah Ta'ala nak suruh sesuatu, peringkat. Semayang ada peringkatnya, puasa ada peringkatnya, dan begitulah yang lain. Sama juga bila Allah Ta'ala nak larang sesuatu, ada peringkat-peringkatnya. Oh, ingat Nabi jadi Nabi, orang duk minum arak, termasuk sahabat-sahabat baginda yang agung, duk minum arak, Nabi haram terus ke? Tak. Setelah bertahun-tahun dan melalui masa yang panjang. Kan? Baik itu bila kita belajar tentang haram arak, dia melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap sekurang-kurangnya. Mana boleh Allah Ta'ala haramkan arak pada waktu itu? Sedangkan arak, minum arak macam minum kopi di rumah. Bukan macam minum kopi. Memang dia minum kopi itu arak lah tu. Tuan-tuan minum kopi satu hari berapa kali? Kita tak minum kopi. Saya satu hari 10 kali minum kopi, Ustaz. Asal bangun pagi je minum kopi. Asal bangun pagi je minum kopi. Asal minum kopi je pagi bangun. Tengah hari minum kopi lagi. Asal makan nasi minum kopi. Kan? Asal nak berasap je minum kopi. All the time. Kopi je kerja. Macam itulah orang Arab pada zaman Rasulullah SAW minum arak. Jadi Nabi nak haram terus ke? Tak. Allah Ta'ala maha bijaksana. Betul tak? Hakim. Allah Ta'ala kan 99 nama Hakim. Hakim ni makna bijaksana. Kita bijak juga, tapi belum tentu bijaksana. Walaupun nama kita Hakim, tak nama Hakim tu lebih-lebih lagi lah. Allah Ta'ala maha bijaksana. Kan? Mula-mula Allah Ta'ala sebut arak ni tak bagus. Tuan boleh rujuk dalam surah. Saya boleh belajar fiqh jinayah di universiti. Belajar sejarah arak ni seronok. Bagus. Sedap. Dia menarik lah. Mula-mula Allah Ta'ala sebut arak ni tak bagus. Bukan haram, tak bagus je. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ada lagi lah selepas itu, yas'alunaka 'anil afwa qulil afwa. Ada ayat selepas itu, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Tapi saya baca tentang situ je lah, pasal ada hubungan kait dengan Arab. Allah Ta'ala kata mereka bertanya tentang kamu mereka bertanya pada kamu tentang arak dan judi. Allah Ta'ala tak kata haramkanlah arak dan judi. Ada. Allah Ta'ala kata katakan kepada mereka arak dan judi ada kebaikan dan keburukannya. Ada kebaikan juga arak ni rupa-rupanya. Ada kebaikan dia tentang. Kan? Pertama, bila minum arak sedap. Dan orang suka minum minuman yang sedap. Kan? Kau minum, tak payah pilih lah, minum aja lah. Tak. Kenapa tuan-tuan minum kopi sampai satu hari 10 kali? Sebab tuan-tuan sedap lah tu. Takkan saja-saja minum, sedap kopi ni. Orang suka kopi lah.
Ustaz janganlah sebut kopi Ustaz, saya suka teh, sebutlah teh pula Ustaz. Teh pun sama juga. Pasal aku suka minum teh. Teh macam-macam brand. Teh Lipton, teh Bo, macam-macam. Pasal sedap kan? Sama orang Arab pun minum arak sedap. Manusia suka benda-benda yang sedap. Suruh dia tu relax lah. Apa lagi kan? Sahabat tu manusia seumpama kita. Dia suka minuman-minuman yang sedap-sedap. Arak baru itu amat sedap kan? Mana boleh Allah Ta'ala harapkan. Sementara mereka minum arak, banyak botol-botol arak, tong-tong arak. Jadi satu minuman yang rutin dan menjadi budaya mereka minum di rumah mereka ketika majlis kerajaan dan seumpama. Cuma Allah Ta'ala kata arak yang tidak bagus. Bagus, ada kebaikannya, ada keburukannya, tapi keburukan dia lebih besar berbanding kebaikannya. Arak bagus tuan, minum sedap. Arak juga boleh buat bisnes kan? Pasal ada, siapa ada kilang arak besar-besar? Bisnes lah tu, menguntungkan, dapat hasil yang lumayan kan? Arak satu tin dengan kopi satu tin, mana lebih mahal hari ni? Tak pernah tengok arak masa saya pergi, tak pernah tengok arak ringgit. Tak pernah tengok pun. Saya pernah tengok, tapi dah lupa ringgit. Mahal lah tuan. Tel kecil tu saya ingat RM10 pun. Tiger yang kecil tu kan, tin sewa tak pasti, tapi lebih mahal lah, lebih mahal. Bisnes tuan, ekonomi kan? Sebab itu kita kena meneruskan perniagaan arak, sebab dia ekonomi. Bukan saya kata, macam tu orang lain, saya menukilkan sahaja. Bisnes. Dan orang Arab pada waktu itu memang berbisnes arak sesama mereka, jual, beli, dapat hasil lumayan, kaya-kaya. Siapa tak nak jadi kaya? Allah Ta'ala kata ada kelebihannya. Arak juga boleh dibuat ubat. Itu kebaikan tu. Sebab itu pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang buat ubat daripada arak. Tapi Nabi larang lah waktu itu, arak sudah diharamkan. Lantas Nabi larang. Innahu laisa bidawain, innahu da. Nabi kata arak ni tak boleh buat ubat. Dia bukan ubat, dia racun. Innallaha, jangan hadis tu. Jadi ada kebaikan. Tapi Allah Ta'ala kata arak ni ada keburukan yang besar berbanding kebaikan. Apa keburukan arak? Banyak. Nombor satu sekali, arak merosakkan akal dan fikiran manusia. Mana ada orang minum arak dia waras? Dia takkan waras dia. Tuan kan? Merosakkan akal. Ada sahabat Nabi tentu ada minum arak. Hamzah namanya. Hamzah yang mati jihad, mati syahid tu, saudara Nabi juga kan. Dia minum arak pada berkawan, sehingga dia menceraikan isterinya kerana dia mabuk. Dan ini direkodkan dalam buku-buku sunan. Bila kita belajar adakah menceraikan isteri ketika mabuk itu jatuh talaknya, ulama guna hadis ini bagi yang kata tidak jatuh. Hamzah pernah minum arak. Kemudian Ali ajak Nabi pergi tengok, dia telah menceraikan isterinya. Bila Nabi masuk, Nabi tengok mata dia merah, muka dia merah, cakap pun merepek. Dan dia pun kata Nabi ni hamba kepada bapaknya. Nabi kata, kita keluarlah, dia mabuk. Cakap orang mabuk ni pun tak guna, keluar. Merosakkan akal kan? Arak boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan, betul? Arak boleh menyebabkan berlakunya perzinaan. Al-khamru ummul khaba'is, man syaribahu yaqa' ala ummihi wa ukhti. Dalam hadis Tabrani, kepada siapa saya tak ingat, Nabi kata arak ni adalah punca kejahatan. Bila orang minum arak, dia akan berzina sama dengan ibunya atau adik perempuan. Mana banyak perkara yang jahat yang boleh dilakukan oleh peminum-peminum arak. Jadi keburukan dia amat besar kan? Hatta ketika semayang, kadang-kadang dia nak cakap lain, dia cakap lain. Jadi peringkat pertama Allah Ta'ala kata arak ni tak bagus, that's it. Kemudian selepas satu tahap yang lain, Allah Ta'ala
mengharamkan arak, tapi hanya ketika solat. Semayang je tak boleh minum arak. Waktu lain terpulang. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati solat sedangkan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Dia sebelum nak semayang dia boleh minum, tapi make sure semasa semayang dia sudah hilang mabuknya. That mean mungkin sejam 2 jam dia minum, agak-agak nak semayang dia dah tak mabuk, dia boleh semayang. Jangan minum ketika semayang ataupun ketika hendak semayang. Tapi before semayang, kalau dia tak mabuk, it's fine. After semayang pun boleh, tapi masa semayang Allah Ta'ala tak boleh. Itu peringkat kedua pengharaman. Sampai Allah Ta'ala turun ayat yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 90, barulah Allah Ta'ala haramkan secara mutlak. Dan kalau Allah Ta'ala turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, barulah Allah Ta'ala mengharamkan haram. Dan pada sahabat Nabi pada waktu itu pergi ke gedung-gedung mereka, ke dapur-dapur mereka, kata Ibn Umar dalam surah Abi Daud dan dalam surah Bukhari, mengambil kapok yang ada, senjata pada waktu itulah kan, memecah-mecahkan tong-tong arak mereka sehingga arak bertebaran di jalan-jalan Madinah, di jalan-jalan Madinah, bisi kaki Madinah. Baru lihat. Sama juga boleh kita lihat hal-hal yang lain. Riba pun sama tuan. Ada dua benda yang orang kata suka nak diharamkan secara sekaligus. Mungkin benda lain boleh, tapi dua ni itu payah. So Arab dah sudah sebati. Memanglah kalau kita benda dah sebati, nak tinggal senang. Susah kan? Selangor dah fatwakan banyak tahun upacara menepung tawar ketika persandingan adalah syirik. Tak percaya, buka fatwa Selangor. Ada buku risalah fatwa Selangor, cari tahun 2016, 2015 macam tu. Sebab saya beberapa kali pergi diskusi fatwa Selangor, ada difatwakan sedemikian. Tapi orang kita bila buat majlis perkahwinan, ada lagi tak tepung tawar? Pasal apa ada? Mungkin dia tidak tahu ustaz ia diharamkan. Fatwa dia tidak tahu, tapi dia mesti tahu sebab ustaz dah banyak sebut, kuliah dah banyak sebut, banyak bahan-bahan bacaan. Sikit-sikit dia mesti tahu tepung tawar ni apa macam dengar tak boleh. Tapi dia buat tak reti, dia buat juga. Pasal bila dah jadi budaya suka nak jalan kan, dia dah sebati. Sama juga dengan benda-benda yang lain kan. Peringkat pertama Allah Ta'ala beritahu perbezaan antara zakat dan riba. Sahabat Nabi pun ada berinteraksi dengan riba. Bagi hutang ambil bunga, ambil untung. Yalah, kalau orang pinjam RM10, takkan kita nak suruh dia bayar RM10. Mana untung aku? Tuan-tuan nak ke? Tuan-tuan bagi saya RM1,000, saya pulangkan RM1,000 kat tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan dapat? Pahala lah. Tak nampak pahala ni, orang nak duit. Jadi mesti ambil keuntungan. Ambil. Allah Ta'ala tidak larang pada peringkat Allah. Riba lagi tu, kalau arak diharamkan selama 3 tahap, riba 4 tahap baru haram. Mula-mula Allah Ta'ala kata riba ni tak bagus berbanding zakat. Jangan samakan riba dengan zakat. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, Allah Ta'ala beritahu macam mereka lah ya. Pasal kata 40 minit tadi, tapi baru minit pertama ni. Ada 39 minit lagi tu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu arak ni riba ni adalah perbuatan orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada surah An-Nisa ayat 159 160. Yang pasal zakat ni surah Ar-Rum ayat 39 dan 40. Allah Ta'ala sebut arak. Allah Ta'ala buat comparison, perbandingan antara arak dan zakat. Memanglah kadang-kadang kita nak tahu suatu kebenaran, kita kena buat perbandingan. Sebab tu ada fiqh perbandingan, ada comparison science kan. Macam kita belajar fiqh lah, saya bidang fiqh. Kita nak tahu pendapat dalam mazhab Syafi'i ini betul ke tak betul. Ustaz kata macam tu, ustaz ni nak lawan mazhab Syafi'i ni kan. Ulama kita lah, dia nak lihat sejauh mana pendapat atau fatwa dalam satu mazhab itu menepati kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi. Dia buat perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain kan. Tak adalah dia mentang-mentang dia mazhab Syafi'i, totok mazhab Syafi'i, tak boleh mazhab lain, tutup pintu
pokok mazhab Syafi'i. Kita orang Malaysia. Orang Selangor pula. Tak ada lah. Kan? Saya anak murid kepada Timbalan Mufti Islam. Dia juga ada orang yang terbuka dalam isu-isu. Dia melibatkan khilaf sesama Muslim, sesama ulama. MP3 sekolah. Tak ada apa masalah. Tapi kena belajar lah. Yang tak boleh ni kalau kita hentam promo, tak boleh. Tapi kalau kita melalui proses pembelajaran yang betul, beramal mengikut ilmu yang kita belajar, that is fine. Tak ada masalah langsung. Kan? Timbul isu bau-bau ni satu isteri tak batal lah. Bila nak berjimat ketika puasa, kena kafarah dan macam-macam. Kalau belajar cara betul, tidak ada masalah. Terpulang kepada ilmu masing-masing. Kan? Timbalan Mufti Selangor pernah ditanya dalam satu seminar. Kan? Kerana kalau satu isteri tak batal, saya nak ikut fatwa tu. Kalau awak belajar, fiqh tidak menghalang. Apa masalah? Comparison, buat perbandingan. Dan ini ditunjuk contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu akan kebenaran antara Arab, dibuat perbandingan dengan zakat. Ulama kita pun sama. Nak tahu tentang mana kebenaran mazhab Syafi'i, dibuat perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kita kena open dalam isu-isu sempurna. Jadi macam tu lah ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut orang Yahudi dia ambil riba, akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat bila dengar ayat begitu, orang Yahudi dia ambil riba, dia Allah Ta'ala menjanjikan azab yang pedih kepada mereka. Orang Islam dah takut dah, sahabat Nabi, alamak riba ni problem lah. Kita kena azab macam orang Yahudi baru tahu. Tapi tak haram lagi kan? Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala beritahu pula riba. Allah Ta'ala macam mana ayat tu? Surah Al-Imran ayat 160 kata Allah, ya alladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba melampau-lampau secara berganda-ganda. Larang tu, tapi belum haram kan? Dan bila akhir sekali Allah Ta'ala haramkan riba. Tak kena tengok ayat surah Al-Baqarah 200 surah ayat pasal riba. Sekali Allah Ta'ala turun ayat pasal riba, 78 ayat pasal riba. Surah Al-Baqarah ayat 270, 78 dan 79, 280, 281. Itulah 45 ayat. Saya pun ajar fiqh muamalah di sebagai tempat. Bila saya urai pasal riba, makan 2-3 kulit. Pasal nak baca ayat Quran bersabit dengan riba, dan dia melibatkan 4 atau 5 ayat. Dia banyak itulah ya. Samalah dalam tadi Allah Ta'ala bila tu ayat ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bila tu ayat ni tuan-tuan, wajiblah orang Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan diturunkan pada tahun kedua atau ketiga Hijriah. Walaupun puasa pada sebelum itu sudah ada. Nabi SAW sebelum difardukan puasa, sebab puasa difardukan lewat pada tahun ke-15 kenabian. 15 tahun selepas jadi Nabi baru difardukan puasa. Jadi 15 tahun tu tak ada puasa, Ustaz. Masa semayang tadi juga, semayang difardukan pada tahun ke-12 kenabian kan? Tak ada semayang, ada qiyamul lail. Sama juga dengan puasa, ada. Nabi ketika berada di Mekah, pertama Nabi puasa Ashura, minggu hari-hari yang sahih. Nabi juga berpuasa 3 hari setiap bulan, umpama diriwayatkan Sunan Abi Daud daripada Anas bin Malik. 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Dan Nabi juga menggalakkan para sahabatnya berpuasa walaupun tidak wajib. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'an nari 70 kharifah. Nasai Bukhari atau Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata siapa-siapa yang berpuasa sehari, tak wajib pun, tapi puasa pada jalan Allah sehari, Allah Ta'ala akan menjauhkan wajahnya daripada neraka 70 tahun jaraknya. Jadi bila sahabat dengar puasa ni bagus, boleh menjauhkan kita daripada neraka, dia nak buat. Dan dia berlumba-lumba melakukan ibadat perkara walaupun tidak wajib. At the end, bila sahabat telah bersedia, Islam pun dah kuat pada waktu itu, barulah Allah Ta'ala memfardukan puasa ke atas mereka. Ayat 183. Itu pun tidak secara sempurna. Turun selepas itu ayat 184, ayat 185 sampai ayat 180. 4 ayat secara betul-betul.
yang menjelaskan kepada kita tentang fundamental, asas penting tentang puasa. Mula-mula Allah Ta'ala sebut tentang kepada puasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga kalau kamu tak mampu puasa, kamu boleh tak berpuasa. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada awal-awal puasa tuan-tuan, dia sahabat dia beri pilihan. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, tak payah puasa, bagi makan. Dululah, hari ni tak boleh. Wajib puasa semua kalau mencukupi syarat-syarat yang Islam bani berakal dan mampu wajib puasa. Tapi dulu dah, mula-mula dia turunkan ayat ini, Allah Ta'ala beri pilihan. Nak puasa-puasa, tak nak puasa, bagi makan. Kan? Dan Allah Ta'ala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Allah Ta'ala beri lagi rukhsah. Siapa-siapa yang sakit, siapa-siapa yang bermusafir, dia tak perlu berpuasa, dia boleh qada pada hari yang lain. Allah Ta'ala sebut rukhsah seumpama ini. Kerana agama dia tak boleh berpisah daripada rukhsah. Mungkin kuliah yang lain saya sebut pula tentang ciri-ciri rukhsah dalam Islam. Banyak tu. Terutama dalam hak ibadah kita. Ya, rukhsah seumpama ini kita kena ambil. Allah Ta'ala suka kalau kita ambil rukhsah. Musafir balik Kelantan, jangan semayang 4 rakaat. Walaupun ulama kata harus semayang 4 rakaat, dan sebagai ulama kata afdal semayang 4 rakaat, tinggalkan rukhsah. Dan ini yang standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau semayang tamam lebih afdal berbanding rukhsah 2 rakaat. Tapi sekian majoriti menggalakkan rukhsah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mensediakan rukhsah tu untuk kemudahan kita. Di samping Allah Ta'ala suka, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'asi. Kenapa kita disuruh mengambil rukhsah? Kerana Allah Ta'ala suka, kata Nabi, bila kita mengambil rukhsah, sebagaimana Allah Ta'ala benci bila kita melakukan maksiat. Allah Ta'ala suka. Jadi bila balik kampung, mayang 2 rakaat, jamak siap-siap, kan? Kosor siap-siap. Apa? Jamak, kosor, apa buat? Zuhur jadikan 2, jangan semayang 4. Asar jadikan 2, jangan semayang 4. Gabung. Jamak takdim, jamak takhir, kosor. Maghrib pun sama, kosor. Jangan kosor pula. Maghrib tak boleh kosor. Mentang-mentang Islam suruh pendekkan semayang, maghrib pun pendek juga. Dikosorkan maghrib. Subhanallah. Ustaz ni main cakap saja. Ini berlaku tuan-tuan. Ini betul-betul, bukan main-main je. Saya sendiri ada experience semayang di belakang imam yang dia kosor maghrib. Letih saya, kan? Saya nak masuk share sekali dalam hidup. Ustaz sekali pun nak besar-besarkan. Mungkin berlaku lagi, kata orang itu dah tahu. Bukan orang tu, tapi benda orang tak belajar, kan? Saya nak masuk surau, dia pun nak masuk surau, kami berdua, kan? Dia bukan tahu saya ustaz. Kalau dia tahu saya ustaz, dah jadi susah jadi imam. Mungkin saya kopiah pun tak pakai kot. Kalau pakai kopiah, mungkin dia tahu haji ni dari muda ni ustaz ni. Kita pun imam. Dia confident di depan Allah. Tak apalah, kan? Kalau dia tak start dulu, jadi dia baru nak start, bagilah dia. Kita follow lah belakang, tengok macam mana, kan? Semayang lah maghrib isyak ni, semayang maghrib, kan? Lepas 2 rakaat kita ingatkan dia bangun, rupanya dia bagi salam. Takkan semayang jamak takdim isyak dulu kot? Boleh ke jamak takdim dia semayang isyak dulu? Kau nak baik sangka kau dia semayang isyak dulu, ustaz. Jamak takdim mana dia isyak dulu? Bila sebut jamak takdim, mestilah maghrib dulu. Kalau jamak takhir, bolehlah kita semayang isyak dulu baru maghrib. Kita boleh semayang maghrib dulu baru isyak. Dia open sikit. Tapi jamak takdim tak boleh, mesti semayang maghrib dulu. Sepakat para ulama. Mana boleh pergi jumping ambil isyak dulu semayang maghrib, kan? Jadi confirm lah dia semayang maghrib, cuma dikosarkan. Habis tu apa kita nak buat? Suruh dia tambah, cakap kamu dulu gitu, kan? Apa dia buat? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam. Saya pun bila dia bagi salam, Allahu Akbar lah kita, Subhanallah lah kita, kan? Mana bahu syai'un falisabih hadir rijal. Kalau tengok ada orang buat salah, tasbih Subhanallah, kan? Cakap Melayu pula. Tambah lagi satu bang, batas semayang. Mungkin pada awal peringkat semayang boleh cakap saya sebut tadi, ini dah tak boleh, haram, batas semayang. Subhanallah. Dia pun macam
Wah, macam tu lah lebih kurang. Siapa subhanallah 2 kali subhanallah, dia tak bangun, saya bangun. Allah Akbar. Betul apa dia buat? Dia cabut terus. Bukan dia tunggu saya habis sembahyang, dia nak jemaah lagi sembahyang yang isyak tu kan? Tak ada. Saya bangun 1 rakaat, dia tu cabut. Tadi mula-mula cakap nak jamaah sekali, tak jamaah dah, dia tahu dia salah. Oh, nak malu apa, salah kan? Kalau saya bangun, dia pun boleh bangun. Dia sambung sembahyang, saya terus bermakmum dengannya, tak salah. Dia bagi salam, saya bangun. Saya dah subhanallah, dia tak dengar. Saya bangun. Dia tengok saya bangun, sepatut dia bangun dan meneruskan solat sebagaimana biasa, dan saya akan jadi makmum dia sampai habis. Tapi dia tak tahu kan, dia cabut. Lalas sembahyang, janji nak jamaah sekali. Akhirnya isyak saya sembahyang seorang. Allah Akbar. Dia pun dah tak ada kan. Apa? Ambil rukhsah berkenaan. Belajar baru kita tahu. Ada orang tuan-tuan, dia dengar satu kuliah, kita tak semestinya jamak atau qasar ni bila jarak 80 km. Dia ada seorang sahabat, dia pergi KLA daripada Sungai Buloh, ni member Sungai Buloh. Dia kata dia pergi KLA baru 60 km, dan dia dah jamak. Dia jumpa saya, Ustaz boleh jamak, boleh qasar ke Ustaz 60 km? Dia belajar lah tu, saya kata. Pasal jarak untuk semayang ni ada 20 pendapat, masing-masing ada pendapat masing-masing. Jadi dia belajar 60 km, dia qasar, okey lah. Kan? Kalau haji pun nak qasar 60 km, haji belajar dan boleh beramal insya-Allah taala. Bukan kata 60 km, tapi saya tak kata lah. Ada orang tuan, pensyarah saya daripada Gombak pergi ke Uluyan baru 25 km. Dia dah jamak qasar. Kan? Terpulang pada ilmu masing-masing. Nak cerita macam tu, jadi belajar. Kan? Jamak pun sama, macam tu lah. Jadi yang penting kita belajar. Nampak? Jadi nak cerita yang tadi, berbalik pada yang tadi, Allah Ta'ala sebut tentang rukhsah. Dan kalau kita tahu sesuatu rukhsah, kita ambil. Sama juga perempuan, dalam puasa ni banyak rukhsah. Qardawi dia karang buku At-Taysir fi Fiqh Ramadan, The Simplified Fiqh of Ramadan. Dia sebut fatwa-fatwa yang memudahkan wanita ketika Ramadan. Ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ambil baca. Terutama wanita yang menyusukan anak, nak qada ke, nak bayar fidyah ke, macam mana. Fatwa yang mudah dan bagus untuk diamalkan. Kalau ada fatwa yang mudah berbanding yang payah, dalam keadaan fatwa yang mudah itu hujahnya bagus dan dimuktamadkan oleh ulama-ulama besar, termasuk ulama-ulama moden dan contemporary, Qardawi dan seumpamanya. Apa ada amal susah kan? Ambil yang mudah lah. Dan Nabi pun jika diberi 2 perkara yang Nabi bila diberi pilihan 2 perkara, dia akan ambil yang mudah selagi mana tidak berdosa. Kerana Nabi bila khuyira baina syai'ain, ikhtar aisarahuma ma lam yakun syirkun, kata Aisyah dan Sunan dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi bila diberi 2 perkara, dia akan pilih yang lebih mudah asalkan tidak berdosa. Sebab tu kita belajar lah all the time. Rukhsah Nabi SAW sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi beberapa perkara penting selepas itu, termasuk tak boleh bersetubuh dengan isteri ketika berpuasa, termasuk tak boleh bermesra dengan isteri ketika iktikaf. Kan? Nanti ujung puasa nanti jemput saya pula satu lagi, suka-suka dia, mari tempat orang suruh jemput dia. Kan? Kita kongsi pula tentang iktikaf. Kan kita kan akhir Ramadan kan digalakkan iktikaf. Kan? Jadi kena tahulah sikit sebanyak tentang iktikaf. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk beramal pada bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, kerana kita digalakkan beriktikaf, kerana pahalanya amat besar. Nabi tak pernah tinggal iktikaf tak kala disyariatkan kepada dia. Tak pernah tinggal. Kalau Nabi tak iktikaf pada bulan puasa, Nabi qada iktikaf pada bulan Syawal. Tak pernah qada iktikaf. Kuku bulan puasa dia sibuk sangat. Tak tahulah sibuk apa, saya pun tak tahu. Sibuklah ustaz bulan puasa ni, malam kerja, siang kerja, malam kerja, siang kerja. Tak ada rehat, tak ada ustaz. Puasa ke tak? Puasa. Iktikaf tak ada. Buat bulan Syawal. Duduk je kat masjid siang malam. Orang pun tanya, Haji buat apa kat masjid tak balik-balik? Saya iktikaf.
Lah, kenapa tak etika bulan puasa tu? Tak ada, saya kotor lah sebab saya belajar dengan Ustaz Hasan. Kan? Tak pernah dengar? Ada dalam tempat etika ya. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Berapa minit ni? Wah, sejam. Baru minit pertama tiba-tiba dia jadi sejam. Ajaib. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan saya doakan tuan-tuan diberi kesihatan, diberi umur yang panjang, dimudah pada Allah SWT. Dan paling penting Allah Ta'ala menerima ibadah kita setakat yang kita mampu lakukan. Kerana kita ni makhluknya lemah. Masing-masing ada kekurangan masing-masing, masing-masing ada keburukan masing-masing. Mujulah Allah Ta'ala ni maha pemurah dan maha penyayang dan maha menyembunyikan kekurangan dan keaiban hamba-hambanya. Kan? Sebab itu di samping kita beramal ibadah, semaya, puasa, tingkatkanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu lebih penting. Dan akhir sekali, saya tanya tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala mensyaratkan semayang lewat 12 tahun Nabi jadi Nabi? Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan puasa lewat 15 tahun setelah jadi Nabi? Sehingga haji, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan lewat setahun sebelum Nabi wafat, 22 tahun setelah jadi Nabi. Dan begitulah ibadah-ibadah yang lain. Kerana Islam ni selain dia suruh ibadah, antara perkara yang lebih penting daripada ibadah ialah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimantapkan dulu oleh Rasulullah SAW, dan dia berpanjangan setiap masuk. Daripada Nabi jadi Nabi, Nabi mengutamakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi nak wafat 2-3 hari nak mati pun, Nabi masih berpesan kita kena menanam ataupun mesti mempunyai keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebelum Nabi mati itu, antara pesan Nabi terakhir kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dan termuat dalam Sahih Bukhari, Muslim, kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kamu mati melainkan kamu baik sangka dengan Allah. Yakni kita mempunyai keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang saya juga dalam Sahih Bukhari daripada Abu Sa'id, tak kala Nabi SAW memberitahu umatnya ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Sahabat dia ingat mungkin mereka ni semayang banyak, mungkin mereka ni puasa banyak, mungkin mereka ni baca Quran sikit, beribu-ribu kan. Rupanya Nabi kata orang yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang-orang yang percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertawakal, alladzina la yastarqun wala, jangan hadis tu ujung sekali Nabi kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk ke hisab ni bukan semayang banyak, bukan puasa banyak, bukan zikir banyak, bukan itu banyak, tapi orang-orang yang percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Tuhan. Jadi keyakinan tu kita tetap kena ada. Walaupun kadang-kadang kita tak bagus mana pun, kita ni ada buat juga maksiat sikit banyak kan, tapi kita kena ada keyakinan dalaman kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu lebih penting sebenarnya. Adapun dari sudut ibadah, beramalan mengikut kemampuan masing-masing kan. Tarawih sini buat berapa? 8. Malahnya buat 8. Buatlah 20. Berapa tahun dapat 8 ni? Buat 8 tak dapat pahala tarawih tau. Tarawih mesti 20. Bukan saya kata, orang lain kata kan. 8 tak apa, malah ia adalah sunnah Nabi SAW. Umar buat 20 Ustaz. Siapa cakap Umar buat 20 saja kan? Dalam Muwatta Imam Malik ada 2 riwayat. Satu riwayat Umar buat 20, satu riwayat Umar buat 8. Ada sebagian ulama kata bila Umar buat 8 dia memanjangkan bacaannya, bila Umar buat 20 dia memendekkan bacaannya. Dan tidak ada ketetapan dalam isu ini. Walaupun majlis para fuqaha menggalakkan kita buat 20, tapi tak bermakna kita buat kurang daripada 20 tidak berpahala, tidak tarawih atau seumpamanya. Semua tertaluk kepada qiyamul lail. As long as kita semayang pada waktu malam.
pada bulan Ramadan dia sudah jadi tarawih. Dan beramalah mengikut kemampuan masing-masing. Al-Imam Al-Aswaq bin Yazid dinukilkan dia sembahyang tarawih 40 rakaat. Tuan-tuan dah buat 40? Buat 8 kat sini, balik nanti sambung lagi 32 rakaat. Ada berapa ni? Kuat. Very strong Ustaz. Go for it. Kan? Al-Imam Malik rahimahullah buat 36. Jadi mereka pun tak buat 20, dia buat lebih. Kan? Jadi bebas. Masing-masing bebas untuk faham dalam isu-isu yang tidak ada ketetapan secara tetap ataupun secara qat'i dalam Islam. Lainlah kalau Nabi kata semayang malam buat banyak ni saja. Lain. Kan? Nabi pun buat berbeza-beza. Ada riwayat nak buat 13, ada riwayat nak buat 11, ada riwayat nak buat 9, ada riwayat Nabi buat 7 dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah. Tak kala dia ditanya oleh ada orang tanyalah Abu Salamah ke Aisyah bin Urwah, tanya Aisyah macam mana Nabi semayang malam. Dia sebut Nabi semayang 9. Bila Nabi dah di hujung usia, Nabi semayang 7. Macam tu lah lebih kurang. Ikut kemampuan masing-masing ya. Yang penting semayang. Jangan tak semayang. Kalau tuan-tuan kadang-kadang tak mampu nak semayang di masjid, tuan-tuan boleh semayang di rumah bersama dengan keluarga tuan-tuan. Tengok lapangan kita. Tapi janganlah semayang di rumah aja. Kan? Asal semayang tarawih je di rumah. Asal semayang tarawih di rumah. Asal di rumah aja tarawih. Masjid tak panggil langsung. Jangan. Kan? Kalau kita dapat datang ke masjid, jadi isu pula anak kita tak boleh ikut. Anak kita duduk di rumah dia pun tak semayang. Kalau kita tak ada, betul tak? Oh, anak saya bagus Ustaz, dia duduk rumah dia semayang banyak, saya tak ada, saya tak ada. Kan? Ada sahabat saya WhatsApp saya, Ustaz, saya dilema sekarang ni. Kenapa? Saya nak pergi masjid, tapi anak saya ni dengan isteri saya, kalau saya semayang di masjid, mereka tak semayang di rumah Ustaz. Saya nak semayang di rumah lah dengan mereka. Kan? Saya kata semayanglah dengan mereka di rumah. Tapi sekala-sekala pergilah ke masjid. Benda tak baca pun, janganlah sampai tak nampak muka di masjid. Tapi kalau nak semayang di rumah bersama keluarga, tidak ada masalah sama sekali. InsyaAllah ta'ala. Jadi dah sejam dah tu. Walaupun baru minit yang pertama 39 minit lagi, kotorlah pada waktu yang lain, InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat ini dulu. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Ustaz Amran tak ada mai sini? Ada tazkirah dia juga. Jadi terima kasih banyak. Tak datang Ya? Amran, tak datang kan? Amran. Sebab tu yang mula-mula dia tak datang. Oh, dia ada tak datang ah? Bukan dah hal.